Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Hishamuddin bin Adnan, boleh panggil Syam. Okey, jadi untuk hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan food processor ataupun pemproses makanan. Okey, sebelum tu juga saya ambil kesempatan untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada upline saya, Muhammad Diro Kalisafri dan juga pasangannya Farisha. Okey, jadi sebelum saya meneruskan demo berkait dengan apa yang akan saya buat sebentar lagi, saya akan terangkan sedikit mengenai produk ataupun gadget saya pada hari ini. Okey, jadi ini dinamakan food processor ataupun pemproses makanan. Okey, kalau yang anda semua boleh lihat, ini adalah aksesori yang kita boleh guna pakai dengan food processor ni. Okey, jadi saya terangkan satu persatu. Ini dia punya perumah dia lah. Okey, ada function dia masing kat sini ada tertera. Okey, boleh tengok kalau kita buttonkan, kalau kita on switch dia akan menyala warna orange. Okey, yang mana satu. Okey, kat sini boleh tengok. Tak apa, lepas ni saya akan tunjukkan yang mana fungsi-fungsi yang berkait dekat perumah ni lah. Okey, jadi yang ni bekas untuk kita blend lah. Okey, ini bekas dia. Dia ada juga sertakan yang ini. Yang ni khusus untuk kita buat ice blended. Macam yang dekat sini dia ada gambar cube, ice cube tu. Yang tu kita guna pakai untuk yang ni. Okey, ini penutup dia. Okey, penutup dia untuk yang ni. Dia ada safety lock Kalau masuk tak kemas, dia tak boleh lah. Maksudnya yang ni pun tak akan function kalau lock dia tak betul. Okey, kita pusingkan saja sampailah bunyi. Maksudnya dia dah kemas. Yang ni function untuk kita masukkan. Okay, contoh yang ni. Maksud kita nak letak benda yang kita nak. Sama ada kita nak sagat ke, blend ke apa, kita tengok lah selepas ni. Okay, ni antara aksesorinya. Okay, lepas tu katakan kalau buka tolak je. Okay, function yang ni lebih kepada menyagat. Dia ada saiz. Kalau kita nak besar, kita kena letak di atas. Kalau nak lubang yang lebih kecil, kita letak yang lebih kecil di atas. Okey, yang timbul tu. Okey, tu fungsi dia menyagat. Okey, kalau yang ni untuk kisar lah. Okey, kita letak kat bawah. Okey, yang ni untuk kisar. Okey, yang ni untuk perahan jus. Okey, jus kita letak contohnya buah orange, kita letak ke sini. Buah tu kita letak, nanti dia akan berpusing dan keluarlah jus di bawah. Okey, kalau yang ni untuk menguli. Okey, contoh kita nak buat, contohnya dough, nak buat donat, kita boleh pakai ni. Ini untuk menguli. Yang ni lebih kepada untuk mengadun. Okey, kalau yang ni untuk mengadun, contohnya kita nak buat whipping cream ke, ataupun kita nak buat kek ke, kita nak buat meringue kan. Okey, so kita pakai yang ni, kita guna dia akan berpusing. Okey. Okey, manakala yang ni pula, okey, yang ni dia function utama mesti kena letak. Cuma kita tak letak kalau kita pakai ini sahaja. Sorry. Ni. Sebab ini kita terus direct. Tapi yang lain semua mesti kena pakai yang ni. Okey. Tak kisahlah kita nak sagat ke apa-apa, kita mesti pakai yang ni. Okey, yang ni untuk menghiris. Kita boleh laras ikut ketebalan yang kita nak. Contoh kalau saya pusing kan, dia akan berbunyi. Dalam masa yang sama, dia akan jadi berubah yang ni, dia bergerak. Jadi makin tebal. Kalau kita pusing balik, dia makin mengecil. Maksudnya nipis lah. Tu hirisan. Kat sini, function dia. Okey. Okey, so kita terus kepada yang pertama, iaitu ice blended. Ice blended yang saya akan tunjukkan ini ialah ice blended chocolate coffee latte. Okey, gabungan. Saya juga menggunakan yang ini, Farm Fresh chocolate. Saya juga menggunakan ini, latte. Dan ini adalah produk dari, semua tahu kan, Virgol dari mana? Iaitu dari Amway. Okey, sendiri saya pakai. Dan saya menggunakan juga chocolate chip dan chocolate rice. Dan untuk hiasan saya juga gunakan ini. Kita panggil dia sebagai lebih kurang macam
wiping cream jugalah. Okey, untuk atas. Okey. Tak kisah mana-mana jenama pun boleh pakai. Okey. Okey, selepas kita on kan switch, kita pusing. Okey, kalau kita tekan on sepatutnya dah menyala, tapi sebabkan kita tak masukkan lagi, dia takkan menyala lah. Safety ya. Memang sangat safe. Bila kita dah masuk, pastikan masuk tu dia ada cara dia. Kita masuk betul, tekan. Lepas tu dia ada dekat sini button yang dia tulis sini lock, sini unlock kan, dia ada gambar. Okay, so kita kena pusing sampailah bunyi ketak tu, maksudnya dah boleh. Bila tekan on, dia akan menyala. Kalau kita selagi tak letak, kita tak pusing betul tempat dia, dia tak akan menyala. Okay, lepas tu untuk kita buat ice blended, kita kena ambil yang cube ni. Okay, untuk bahan yang pertama, okay, saya masukkan dulu susu Farm Fresh Chocolate ni. Okay, ikutlah kuantiti nak buat banyak mana. Kalau tak buat banyak, tak payahlah masuk banyak sangat kan. Okay, katakan saya tak nak buat banyak sangat. Katakan sebab ini untuk demo saja. Saya masukkan juga ais. Okay. Seterusnya saya masukkan chocolate chip. Ikut cita rasa lah nak masuk banyak mana. Okay. Lepas tu saya masukkan mocha. Okay, kopi latte ni. Okay, saya isi saya penuh sebab nak rasa dia punya latte tu, sebab saya suka dia rasa dia lebih kuat lah, kau lah. Okay, lepas tu kita tutup je. Tutup pun dia ada cara dia, pusing. Kalau tak, dia tak boleh masuk. Okay, lepas tu kalau dah betul, kita on kan. Kita ambil function ni, bukannya pulas yang ni ya. So kita tekan je. Dia akan berpusing. Ais tu ikut kuantiti yang kita nak. Kalau sikit kita isi, dia tak akan pekat sangat. Kita tunggu sampai dia akan stop sendiri. Okey, nampaknya dia dah stop sendiri. Kita tak payah stopkan, kecuali memang kita nak cepat, so kita stopkan lah. Macam saya tadi, saya memang biar je dia stop sendiri, dia dah automatic, so tak perlu kita risau lah. Okey, jadi bila dah okey, dah berhenti, kita off kan, kita keluarkan. Okey, mungkin dia stop sendiri, dia dah detect, maksudnya semua tu dah sebati. Okey, kalau kita keluarkan sendiri, mungkin dia belum betul-betul sebati. Lepas tu saya masukkan. Okey, anda semua boleh tengok dia punya kepekatan. Macam saya cakap tadi lah, terpulang pada kita, kita nak letak ais sebanyak mana. Kalau kita nak cair sikit, kita jangan letak banyak sangat lah ais, terpulang lah. Okey, katakan saya letak banyak ni je. Okey, ni hasil yang kita dah siap tadi. Kita blend, okey. So tekstur dia memang halus kalau kita tengok. So untuk hiasan terpulang pada kita, okey. Nak letak apa dekat atas ni. Okey.
Okey, macam saya letak whipping cream. Terpulanglah pada anda semua. Lepas tu, kalau anda semua nak letak chocolate rice, boleh lah. Kita pulang. Kalau anak-anak ni mesti suka. Okey. Okey, jadi anda di luar sana boleh cubalah. Okey. Nama dia Ice Blended Chocolate Mocha Coffee Latte. Okey, gabungan yang hebat dan mantap, boleh cuba. Jadi selepas ni kita tengok pula demo untuk resepi yang kedua. Okey, kita saksikan. Okey, kita sambung untuk demo resepi yang kedua. Okey, kita tengok sejauh mana kehebatan atau sejauh mana bagusnya produk food processor ni. Okey, jadi kita tengok dulu sebelumnya bahan-bahannya ialah okey, mempelam betik muda, kacang panjang, lobak, tomato, bawang besar, bunga kantan, limau kasturi, cili padi, gula perang, kacang yang telah ditumbuk, garam dan sos ikan. Okey, jadi mungkin anda semua boleh teka apa yang menu yang saya akan buat. Okey, jadi untuk hari ini, untuk demo hari ini saya akan kongsikan resepi untuk kerabu mangga. Okey, tapi kita bukan menggunakan mangga saja, banyak lagi bahan-bahan lain. Terpulanglah untuk letak nama apa sekalipun. Okey, yang penting kita nak highlight apakah kehebatan produk food processor ni. Okey, sangat memudahkan kerja anda. Kalau tak percaya, tengoklah hasil yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, jadi antara banyak-banyak aksesori ini, jadi untuk aksesori yang saya akan gunakan yang pertama sekali ialah ini. Okey, kita masukkan terlebih dahulu. Okey, kita switch on. Okey, jadi untuk yang pertama sekali saya akan tunjukkan carrot terlebih dahulu untuk sagatnya. Okey, jadi perlu masukkan ini. Dan saya perlukan ini juga. Dia ada dua belah mata ya. Kalau yang lebih besar, kita perlu di atas. Kalau yang lebih kecil, kita perlu di bawah. Okey, sebab saya nak menggunakan sagat yang lebih kasar lah. Okey, untuk kerabu ni. Okey, jadi kita letak, pastikan di atas tu yang lubang lebih besar. Okey, seterusnya kita ambil penutup. Okey, penutup. Kalau kita nak tutup pun kita mesti ada cara dia untuk dia terus lock. Bila lock, automatik akan menyala. Selagi tak lock betul, dia tak akan menyala dan tak akan berfungsi. Okey. Seterusnya, saya akan masukkan dulu lobak ni. Okey, masuk satu persatu pun tak apa. Nanti kita tengok hasil kisar tu macam mana. Okey, kalau nak panjang, kita boleh melintangkan dia pun boleh. Okey, terpulanglah macam mana nak buat. Okey, lepas tu kita ambil ini dan kita masukkan ini juga. Okey, so bila start dia ada butang dia 1 hingga 12. Okey, sebelum tu yang ni ada gambar sebelum ni saya dah tunjukkan buat ice blended. Okey, lambang cube ni. Okey, tapi kalau untuk buat contohnya macam saya cakap sebelum ni whipping cream, kita tekan ni ataupun buat meringue. Okey, kalau yang ni lebih kepada dough. Okey, ada gambar kat sini macam gambar roti ataupun pan. Okey. So, jadi untuk fungsi tu kita akan guna yang ni untuk yang kali ni punya. Okey, jadi saya akan menyagat. Okey, so saya akan tekan butang on. Okey. Saya habiskan satu lagi. Semakin
tinggi putaran dia, contohnya 9, 12, makin cepatlah dia kisar. Okey. Okey, jadi saya akan tunjukkan hasilnya. Hasil yang kita sagat sebentar tadi. Okey, kalau anda boleh tengok, ini hasil yang kasar tadi. Kalau yang halus dia akan lebih halus. Sangat cepat, sangat pantas, sangat mudah. Okey. So saya akan letakkan dalam ni sebelum saya gaulkan kesemuanya sekali nanti. Kita letak balik seperti biasa. Pastikan dia akan lock. Okey, bila lock maksudnya betul. Kita masukkan semula yang sagat tadi. Pastikan di atas tu lubang yang lebih besar. Okey, seterusnya kita akan sambung untuk mangga. Pastikan lock sampai habis. Kalau tak, dia tak akan berfungsi nanti. Okey, so kita masukkan mangga. Okey, saya masukkan satu terus. Okey. So kita terus saja. Okey, dah selesai. Kita tengok hasil dia macam mana. Okey. So seperti yang anda semua boleh lihat, mangga yang saya masukkan tadi. Okey, ini hasil dia. Okey, pastikan bukan mangga masak. Kalau mangga muda, tekstur dia lebih cantik sebab dia masih keras. Okey. Okey, ini tekstur untuk mangga. Okey. So kita masukkan sekali. Okey, kita letak semula. Okey, seterusnya kita akan sambung untuk menyagat betik. Okey, so saya masukkan. Okey, lepas tu kita ambil dia punya penutup. Okey, dan kita terus. Okey, saya isikan satu lagi. Ni pun sama ya, kalau boleh ambil petik yang lebih muda. Okey, warna dia pucat sikit lah. Macam saya ni masih keras tapi boleh lah. Okey, sebab kita takut tekstur dia nanti tak cantik kalau lembik. Okey, sememangnya dia akan meninggalkan sedikit sisa lah. Maksudnya yang sebab dia tak rapat betul. Kalau rapat betul-betul nanti mestilah akan menghakis. Jadi dia akan tinggal sedikit lah. Okey, sedikit saja, tak banyak. Okey, jadi yang ni hasil untuk betik. Okey, cantik kan? Pastikan betik muda supaya tekstur dia, hasil dia cantik. Okey. Okey, seterusnya selesai untuk sagat. Kali ni saya nak guna untuk menghiris mula. Okey, menghiris saya akan gunakan yang ni dan dia boleh laras. Nampak yang ni ada jarak kan? Okey, bila saya pusing dia makin mengecil dan makin rapat. Itu kalau yang last sekali itu adalah slice yang paling kecil. Kalau yang paling besar slice dia bila kita laraskan sampailah di maksimum. Jadi saya nak guna yang paling kecil sekali. So saya akan laras sampai habis. So macam biasa, yang ni adalah benda wajib yang untuk diletak di tengah. Dan kita letakkan ini. Okey. Jadi saya akan slicekan dulu tomato. Okey. So saya akan letakkan tomato. Okey, kedudukan terpulang kalau nak dapat irisan yang sama dan cantik, letak tu mesti stable lah, betul-betul tengah-tengah. Okey, dan kita teruskan. Okey.
Untuk hasil slice tomato tadi sangat nipis. Okey, sangat mengagumkan dan memudahkan. Okey. Okey, seterusnya saya juga akan menghiris bawang besar. Okey, kita gunakan masih yang sama. Okey, satu kita sebab kita nak dapatkan potongan yang lebih cantik. Okey, dan kita pusing saja. Okey, kita tengok hasil. Okey, ni slice tadi hasil dia. Memang sangat nipis. Okey. Sangat mengagumkan. Okey, dan mudah. Tak perlu kita nak hiris satu-satu pakai pisau. Jadi memang mudah. Okey, seterusnya saya juga akan menghiris bunga kantan. Okey, saya masukkan bunga kantan. Ini hasil dia. Sangat halus. Okey. Sangat mengagumkan. Seterusnya saya akan menghiris juga kacang panjang. Okey, seterusnya saya akan masukkan kacang panjang untuk hirisan. So saya tak tarik ini sebab dia dah memadai, dah masuk dalam lubang ni. Okey. So saya pulas saja. Okey, lepas tu kita tekan. Okey, kita tengok hasil untuk kacang panjang. Okey, potongan dia mungkinlah tak sebulat kita buat guna pisau, sebabnya bila kita letak kadang dia dah jadi melintang, jadi dia panjang-panjang sikit. Tapi tak apa sebab dia punya hasil masih lagi nipis. Okey, kalau sikit-sikit tu adalah yang panjang. Tapi dia sebab tekstur dia nipis, tak ada masalah. Okey, dia masih boleh. Ada juga yang kecil-kecil juga. Okey, tak semua yang panjang. Tapi kalau panjang pun panjang sedikit sahaja. Okey, ni hasil dia. Okey, seterusnya saya juga ingin menggunakan kisar. Sebab saya nak guna untuk cili. Sebelum saya terlupa, kita isi ini dan ini. Okey. Dan kita ambil penutup. Sebelum itu kita isikan lada tadi. Tanpa air, tak perlu air. Sebab ini kita memang nak. Biasa potong dengan tu saja kan, pisau. Tapi yang ni saya tak nak sebab pedas tangan.
Terus je. Okey, sebab kita tak nak terlalu mat, so kita ambil macam ni pun dah okey. Ibarat macam cincang lah, ya. Sekejap. Okey, biasa potong dengan pisau bulat-bulat, tapi ialah lambat ambil masa. Kita guna je yang ni, dia ibarat macam mencincang tapi tak hancur. Okey, kalau nak hancur kita kena guna lama lah, tapi yang ni memang saya sengaja tak nak lama. Okey, so saya masukkan saja dalam ni. So saya isi banyak ni saja. Inilah hasil dia sebelum saya meletakkan segala perasa. Okey, dari segi bawang, dari segi bunga kantan, dari segi betik, dari segi carrot. Okey, lepas tu kacang panjang tadi. Okey, sangat amazing. Okey, memang mudah. Okey, lepas tu bila dah okey macam ni, kita terus je gaul dengan bahan-bahan yang lain seperti gula perang. Lalang saya menunjukkan kehebatan food processor, saya terus sahaja menunjukkan resepi saya. Tapi untuk resepi saya ni saya tak letak udang kering sebab saya tak suka rasa udang kering. So saya yang biasa sajalah. Saya juga letak perahan limau kasturi yang saya tunjuk tadi, tapi sebab saya dah perah siap-siap, okay, saya ambil saja dia punya jus perahan. Saya juga letakkan sedikit garam. Okey, seterusnya saya juga meletakkan sos ikan. Okey. Okey. Dan kita gaul sebati. Okey. Setelah rasa semua okey, so kita boleh plating. Dan kita taburkan sedikit kacang tanah yang dah ditumbuk. Ikutlah cita rasa masing-masing, nak tabur banyak mana. Okey, so ini adalah hasilnya setelah di plating. Okey, kat atas tu taburan kacang tanah yang dah ditumbuk. Okey. Jadi begitulah kehebatan food processor, memang banyak fungsi. Okey, itu pun belum tunjuk untuk buat dough, whipping cream ataupun meringue. Okey, banyaklah. Tapi hari ini semoga bermanfaat lah. Okey, banyak juga yang anda semua dah tengok dan lihat perkongsian dari saya. Jadi untuk itu selamat mencuba. Okey, tak rugi ya membeli food processor, sangat berbaloi. Okey, jadi sebelum mengakhiri, saya mohon untuk merasa ya hasil daripada kerabu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik. Kita nak buat kerabu sangat sekejap. Memang makan sedap, tapi kalau buat secara tradisional, kita hiris sendiri, memang ambil masa yang lama. Okey, tapi dengan food processor memang sangat memudahkan kerja anda. Anda tidak perlu lagi menggunakan pisau. Okey, kita hanya letak dan gadget ini melakukan semuanya dengan cepat. Bayangkan dalam beberapa minit sahaja semua sudah siap. Terbaik. Selamat membeli.